بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan, keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan, masih lagi kita diizinkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kondisi atau keadaan hati-hati kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dan masa yang sama memohonlah kita kepada Allah, merayu kepada Allah, meminta kepada Allah, memperbanyakkan permintaan doa pada Allah supaya moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang selayaknya pada masa ini untuk kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah adalah kenikmatan kita menikmati syahr Ramadan, yakni bulan Ramadan. Apabila disebut mengenai syahr Ramadan, kathirun min asy-syahr, apabila disebut nama bulan Ramadan, maka di situ akan ada begitu banyak cabang mengenai bulan tersebut. Boleh kita namakan syahrul Ramadan asy-syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut syahrul Ramadan, di situ juga kita akan sebut asy-syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan yang diuji soal kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang terakhir sekali, ayat yang kelas, ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hamba yang beriman, sabarlah kamu dan perkuatkanlah sabar kamu. Maka perintah Allah kepada orang yang beriman, perlukan kesabaran di atas kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan asy-syahrul sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Tidaklah seorang itu sabar pada bulan Ramadan, melainkan Allah akan membalaskan syurga untuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hamba yang beriman, sabarlah kamu dan perkuatkanlah sabar kamu. Sekiranya kita membuka kitab tafsir seperti karya Al-Imam As-Suyuti, Tafsirul Jalalain, kalau kita membuka kitab tafsir Al-Qurtubi, kalau kita buka kitab tafsir Imam Ibn Kathir, maka kita akan menemui ulama membahas
mengenai ayat firman ini, sabarnya orang beriman di atas kesabaran untuk menghadapi 3 jenis situasi keadaan. Pertama adalah sabar ketika menjalankan perintah ketaatan pada Allah. Kedua adalah sabar pada meninggalkan larangan dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar pada musibah yang diberikan oleh Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketiga-tiga jenis kesabaran ini mencakupi bagi satu amalan puasa. Sabar ketika menjalankan perintah ketaatan pada Allah. Seorang yang puasa lesu, tak larat, penat, letih, tetap dia mendirikan salat 5 waktu kerana dia telah mengerjakan ketaatan pada Allah dengan penuh kesabaran. Orang yang sedang berpuasa melakukan ibadah haji dan umrah, mereka melakukan dengan begitu mujahadah, penat, kerana mereka mentaati perintah Allah. Mereka melaksanakan dengan penuh kesabaran. Sekiranya tak ada kesabaran dalam mentaati perintah Allah kerana alasannya puasa, maka kita akan tinggalkan amalan-amalan wajib. Yang kedua adalah sabar pada meninggalkan larangan dilarang oleh Allah. Misalnya contoh, seorang yang berpuasa duduk seorang je dalam rumah, tak ada mana-mana pandangan orang, di dalam keadaan haus, boleh je dibuka peti ais, minum air sejuk. Tapi kerana meyakini adanya pandangan Allah kepada dia, maka dia sabar pada meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, sehingga dia tak minum kerana dia sabar pada perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar pada musibah yang diberikan oleh Allah, iaitu perasaan lapar dalam sepanjang puasa yang kita tengah menikmati puasa pada setiap hari pada bulan Ramadan. Maka si pelik kalau ada ustaz berikan tips, makan sekian-sekian ini, minum sekian-sekian ini, maka akan kenyang dengan lama. Padahal puasa adalah supaya kita merasakan bagaimana lapar, kerana ganjaran Allah berikan pahala yang besar bagi seorang yang merasakan kelaparan ketika dia dalam keadaan berpuasa, khusus puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Bila sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di situ juga akan disebutkan mengenai syahrul sadaqah, bulan yang memperbanyakkan sadaqah. Rawahu Tirmidzi fi Sunan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan. Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertemu dengan baginda dan ia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah waktu yang terbaik untuk saya sedekah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah fi syahril Ramadan." Seafdal-afdalnya kamu sedekah ketika kamu menemui bulan Ramadan. Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhsirah mengatakan, puasalah olehmu pada bulan Ramadan selama 60 hari lamanya. Kata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhsirah, puasalah olehmu pada bulan Ramadan selama 60 hari lamanya. Macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberikan makan dan minum pada orang yang berpuasa ketika iftar, ketika hendak berbuka, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala orang berpuasa itu kepadanya tanpa dikurangkan sedikit. Bererti 30 hari kita puasa, kita peroleh pahala dengan mujahadah amal yang kita lakukan. 30 hari juga kita memperoleh pahala orang lain yang sedang berpuasa dengan cara kita berikan makan minum kepada mereka. So jadilah 60 hari. Tapi wallahu a'lam lah, tahun ni 30 ataupun 29, lain hari kita fikirlah, jangan sibuk fikir lagi dah. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, generasi salaf,
Muhammad ibn Wasi' rahimahullah mengatakan, sekiranya telah sampai riwayat kepada kamu seorang pelacur, mak cakap, seorang penzina diampuni oleh Allah kerana dia memberikan minum kepada seekor anjing, bagaimana pula kamu memberikan minum dan makan kepada orang beriman yang sedang berpuasa? Maka itu lebih cepat mendatangkan pengampunan Allah kepada kamu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dalam kitabnya yang lain, Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Di akhirat ada seorang hamba di hadapan mizan timbangan amalnya, dan didapati timbangan amalnya di sebelah kiri begitu berat. Maksudnya adalah kathirun minadh-dhunub, begitu banyak tanggungan dosanya. Dalam riwayat tahu sebut apa? Dia punya banyak dosa dia buat tu, dosa dia punya berat kat timbangan di sebelah kiri, seolah-olah atau seperti gunung-gunung yang ada di seluruh dunia diletakkan pada timbangan di sebelah kiri. Itulah banyak dosa yang pernah dilakukan dahulu di dunia. Kemudian dia kata apa? Duhai celakalah diriku. Maksudnya dia putus asa, dia kata habis confirm aku ahli neraka. Kemudian dibawa amalan sadaqah wajhillahi ta'ala, dibawa amalan sadaqah yang dahulu di dunia dia sadaqah ikhlas untuk meraih keridaan Allah. Kemudian pahala amalan sadaqah diletakkan pada piring atau diletakkan pada timbangan amal di sebelah kanan, ternyata jauh lebih berat berbanding seluruh dosa-dosanya. Apa kata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah setelah menyebutkan riwayat ini? Riwayat ini fadilahnya adalah bagi seseorang yang sedekah pada bila-bila waktu, itu pun telah memberatkan timbangan amal di sebelah kanan. Bagaimana pula kamu berada pada bulan seafdal-afdalnya untuk kamu sedekah, maka ia lebih cepat mendatangkan pengampunan Allah kepada kamu dan lebih cepat memberatkan timbangan amal kamu di akhirat kelak nanti. Rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihaihima. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim masing-masing dalam kitab sahih mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada para janda, atau barang siapa yang memberikan sesuatu kepada para janda dan juga kepada fuqara wal masakin, pada fakir miskin, maka fadilahnya, ganjaran pahalanya adalah seperti seorang yang jihad di jalan Allah, ataupun pahalanya seperti orang yang mendirikan salat malam dan juga di siang harinya dia dalam keadaan berpuasa. Yang seterusnya, ketika disebut Syahrul Ramadan, di situ kita acap kali dengar Syahrul Qiyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang menghidupkan malam dengan ibadat salat. رواه البخاري والمسلم في صحيحيهما ورواه البيهقي في فضائل الأوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تأخر. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim masing-masing dalam kitab sahih mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan, dua pandangan di sini. Satu salatul tarawih, salatul tarawih, yang kedua adalah salatul tahajjud. Barang siapa salat tarawih pada bulan Ramadan dan mendirikan salat tahajud pada bulan Ramadan, penuh keimanan, mengharap ganjaran pahala di sisi Allah, maka seluruh dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah. Tambahan riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat wa isnadus sahih, dengan sanadnya sahih, wala ta'akhir, meskipun dosa-dosa yang akan mendatang juga, kesemuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Ketika disebut Syahrul Ramadan, di situ kita akan dengar Asy-Syahrul Maghfirah, iaitu bulan
yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni para hamba secara besar-besaran. Sehingga dalam riwayat disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, baginda menyebutkan amin. Di antaranya adalah disebabkan Jibril alaihissalam telah datang dan berdoakan celakalah bagi seseorang ketika Ramadan telah meninggalkannya sedangkan dia tak dapat pengampunan Allah. Apa maksudnya? Mustahil seorang menikmati bulan Ramadan ketika beredarnya bulan Ramadan dia tak dapat pengampunan Allah. Mustahil. Sebab tu dikatakan syahrul Ramadan, selain kita sebut syahrul sadaqah, kita sebut syahrul sabar, maka di antaranya adalah syahrul maghfirah. Kita sebut syahrul qiyam, di antaranya adalah bulan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni hamba secara besar-besaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahu al-Bukhari wal Muslim fi sahihihima, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa la ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, mengharap ganjaran pahala di sisi Allah, maka seluruh dosa yang lampau meskipun akan datang, kesemuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidi Syekh Ahmad Az-Zarruq rahimahullah mengatakan, sengaja Allah rahsiakan pada malam, bilakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, supaya para hamba sentiasa menghidupkan sepanjang malam pada bulan Ramadan dengan ibadah salat. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, di antara amal-amal yang kita sebut tadi, di antaranya adalah kesabaran pada bulan Ramadan, memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan, mendirikan salat malam ketika bulan Ramadan, pengampunan Allah secara besar-besaran. Di antaranya kan kita dengar syahrul Ramadan asy-syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Amal yang disebutkan tadi seperti sabar, sedekah, salat malam, membaca Al-Quran, ia merupakan di antara ayat yang mana Allah menyebut firman-Nya mengenai puasa pada bulan Ramadan. Allah hujungkan ayat itu dengan berbunyi, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Sebelum kita nak sebut fadailul Quran, kelebihan berkaitan bersangkut paut mengenai Al-Quran, kita sebut dulu apakah penting mustahaknya soal takwa. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara amal yang Allah akan pelihara azab kubur seseorang dengan dia membaca di antara satu surah daripada dalam surah Al-Quran, itu surah Al-Mulk. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Asakir rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh, diriwayatkan pernah satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Rabi', khalifah yang last, khalifah yang terakhir, khalifah yang keempat. Meskipun ada pandangan ulama ada yang kelima, iaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tapi ulama sepakat empat. Mungkin ada khilaf di kalangan ulama meletakkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tapi ulama sepakat empat. Pernah satu ketika Sayyidina Ali tengah berjalan bersama dengan sahabatnya atau berjalan bersama dengan menterinya, kemudian mereka jalan berdekatan dengan kubur. Kemudian Sayyidina Ali berhenti dekat kubur. Kemudian Sayyidina Ali melihat pada kubur dan Sayyidina Ali mengatakan, ya ahlul kubur, wahai ahlul kubur, sesungguhnya kehidupan kamu saat ini adalah kehidupan yang meresahkan. Ya ahlul kubur, wahai ahlul kubur, sesungguhnya kehidupan yang kamu alami saat ini adalah kehidupan yang mengerikan. Ya ahlul kubur, wa ahlul kubur, kehidupan yang kamu alami saat ini adalah kehidupan yang menakutkan.
Ya ahlul qubur wa ahlul qubur, sesungguhnya kehidupan kamu saat ini adalah kehidupan yang amat sempit dan kehidupan yang begitu sangat gelap. Ya ahlul qubur, ya ahlul qubur, sesungguhnya rumah-rumah kamu telah pun didiami oleh orang lain. Ya ahlul qubur, ya ahlul qubur, sesungguhnya harta-harta kamu telah pun diagih-agihkan. Ya ahlul qubur, wahai ahlul qubur, sesungguhnya isteri-isteri kamu telah pun dinikahi oleh lelaki lain. Ya ahlul qubur, wahai ahlul qubur, ini adalah pengkhabaran kami kepada kamu. Apa pula pengkhabaran kamu kepada kami? Sayyidina Ali melihat pada menterinya atau kepada sahabatnya, dan ia mengatakan, sekiranya Allah izinkan pada mereka saat ini untuk berbicara dengan kita, nescaya mereka akan sebut pada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal seorang hamba adalah ketakwaan kepada Allah. Mengakhiri kuliah subuh, boleh sebut macam tu. Mengakhiri kuliah subuh yang terakhir kita bagi penghujung adalah berkaitan mengenai Al-Quran. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah punya karya judul kitabnya adalah Fadailul Quran, membicara soal selok belok berkaitan mengenai Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Majid. Ada beberapa bab, bukan beberapa lah, sangat banyak bab kat dalam ni, dia banyak sangat. Disebut mengenai qiraan terbahagi kepada berapa dan sebagainya. Saya akan menyebutkan 7 bab berkaitan mengenai Al-Quran. Pertama adalah para malaikat akan mendekati seorang yang membaca Al-Quran. Kedua adalah sakinah, ketenangan akan datang pada orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, di antara adab membaca Al-Quran, membacanya dalam keadaan suara yang merdu. Yang keempat, di antara adab juga perihal membaca Al-Quran adalah membaca dalam keadaan tadabbur wa tartil. Yang kelima adalah membaca Al-Quran dalam keadaan istiqamah. Yang keenam adalah fadilah, kelebihan seorang yang melazimi dengan bacaan Al-Quran. Yang ketujuh adalah di antara syafaat, amal syafaat yang akan diberikan pada seorang di akhirat kelak. Yang pertama adalah soal riwayat berkaitan mengenai para malaikat mendekati seorang hamba yang membaca Al-Quranul Karim. Rawahu Al-Baihaqi wa rawahu Al-Hakim wa rawahu At-Tirmidzi. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi baginda dan dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semalam saya membaca Al-Quran. Ketika saya membaca Al-Quran, saya membaca satu surah. Ketika saya mengakhiri surah tersebut, saya nak habis baca surah tersebut, maka saya dengar bunyi daripada arah belakang saya, seperti satu bangunan yang besar runtuh. Dengarnya macam tu daripada arah belakang saya. Dan saya rasakan binatang tunggangan, atau dalam riwayat tu sebut kuda saya atau binatang tunggangan saya yang saya ikat mungkin terlepas daripada ikatan. Ketika aku menyampaikan sebegini kepada baginda, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sahabatku, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Nabi sebut 2 kali, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian aku melanjutkan kisahku. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata saya melihat di belakang saya, ternyata saya melihat ada sejenis lampu ataupun cahaya yang ada di antara langit dan juga bumi, tengah-tengah ada. Saya melihat lampu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku, tetaplah engkau membaca Al-Quran. Aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tu saya tak kuasa, saya tak ada kekuatan untuk melanjutkan bacaan Al-Quran saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabatku, sekiranya ketika itu engkau tetap melanjutkan bacaan Al-Quran engkau,
nescaya engkau akan melihat pelbagai jenis keajaiban, kerana yang engkau lihat tersebut adalah kerana turunnya para malaikat, kerana Al-Quran yang engkau bacakan. Yang kedua, perihal fadailul Quran. Seorang yang membaca Al-Quran mendatangkan sakinah fil qalb, mendatangkan ketenangan hati di dalam hatinya. Maka carilah ketenangan hidup dengan beramal saleh. Janganlah cari ketenangan hidup dengan harta kekayaan, kerana orang kaya yang saat ini gelisah kehidupannya, tak tenang kehidupannya. Janganlah cari ketenangan hidup dengan memiliki pangkat, kerana kehidupan orang yang memiliki pangkat saat ini adalah kehidupan yang tak tenang. Janganlah cari ketenangan hidup dengan memiliki isteri yang cantik dan sebagainya, kerana orang yang memiliki isteri yang cantik sekarang dia pening kepala dan dia juga tak merasakan ketenangan hidup. Maka carilah kenikmatan hidup dengan amal saleh, di antaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ibn Abi Ad-Dunya meriwayatkan, ketika Sayyidina Mu'adz hendak menemui ajal kematian, maka ia nangis terisak-isak. Orang tanya, "Ya Mu'adz, tangisan apakah engkau yang tangisi ini ya Mu'adz?" Sayyidina Mu'adz mengatakan, tangisan ini adalah akan kutinggalkan kenikmatan dunia, kerana aku merasakan kenikmatan dunia ketika aku berpuasa di siang hari dalam keadaan panas terik matahari. Aku merasakan kenikmatan dunia ini ketika aku mendirikan salat tahajud dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Aku merasakan kenikmatan hidup ini ketika aku menghadiri halaqah-halaqah majlis ilmu. Dan kejap lagi akan kutinggal ketiga-tiga jenis kenikmatan dunia ini. Duhai, sungguh sedihnya keadaanku. Sayyidina Mu'adz tak mengatakan tangisan ini adalah kerana dunia yang akan kutinggalkan, kekayaan yang akan kutinggalkan, harta banyak yang akan kutinggalkan, rumah mewah yang akan kutinggalkan, kenderaan mahal yang kutinggalkan. Tak. Moga-moga seperti mana Allah menjadikan kenikmatan hidup mereka dalam amal, moga Allah Ta'ala jadi juga kenikmatan hidup kita dalam amal salih. Amin. Tuan-tuan pernah dengar Ustaz ceramah kuliah, para salafus salih mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 40 tahun lamanya. Seperti Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, seperti Tawus bin Kaisan Al-Yamani rahimahullah, Al-Imam Sayyidina Ata, Imam Ibn Jawzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin selama 20 tahun lamanya yang mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 20 tahun lamanya. Tuan-tuan, ada anak kecil dia main PUBG. Tahu PUBG? Dia main game. Dia main lepas isya, dia punya layan main game tu sampai subuh. Bila azan subuh apa dia kata? "Bapa cepat doa masa berjalan." Kenapa masa cepat berjalan? Kerana dia menikmati apa yang dilaksanakan itu. Sesuatu amal, sesuatu tindak, sesuatu perkara dilakukan dengan penuh penghayatan, dengan penuh kenikmatan. Benda yang kita buat tu kejap je masa berjalan. Satu benda yang kita buat dalam keadaan benda tu seronok, maka kejap je masa tu berjalan. Fudail bin Iyad rahimahullah, ia mengatakan selama 20 tahun lamanya tidak ku hadapi kesedihan adalah bila lenyap luputnya waktu tahajud, bila datangnya waktu subuh. Kerana lepas subuh manusia akan menjadikan aku dalam keadaan lalai. Tapi ketika kematian anaknya Ali bin Al-Fudail, ia dalam keadaan tersenyum gembira. Kematian anak boleh tersenyum, tetapi hilangnya tahajud merupakan kesedihan. Maka orang tanya, "Ya Fudail, fi hadzal yaum, hey Fudail, hari ini apakah hari kegembiraan bagi kamu? Kerana kami telah melihat ukiran senyuman di wajah kamu." Fudail bin Iyad mengatakan, "Na'am, ya." Kerana tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu takdir pada hamba, melainkan Allah mentakdirkan itu kepada hamba dalam keadaan penuh kasih sayang. Dan tidaklah aku mencintai takdir Allah kerana aku mencintai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum
berkumpul atau berhimpun di masjid, di rumah-rumah Allah atau di masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran dalam keadaan terus menerus, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat muqarrabin, di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh kita nisbahkan hadis ini untuk amalan pada bulan Ramadan, tadarrus Al-Quran. Kerana hadis ini kata apa? Tidaklah satu kaum ataupun manusia berkumpul, kaum kan ramai kan, kumpul di dalam masjid atau rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran terus menerus, melainkan Allah mengurniakan 4 kebaikan ini kepada mereka, iaitu Allah kurniakan ketenangan kepada mereka, rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga mereka di hadapan para malaikat. Berarti mungkin di penduduk bumi namanya tak harum, tapi di akhirat pada penduduk langit namanya begitu harum kerana Allah bangga dengan hamba sedemikian ini di hadapan para malaikat. Seterusnya, adab Al-Quran, membaca Al-Quran dengan merdu. Nabi rawahu Ahmad fil Musnad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala suka mendengar bacaan Al-Quran seseorang hamba yang mana ia membaca Al-Quran dalam keadaan suaranya merdu dibandingkan seorang penyanyi mendengar nyanyiannya sendiri. So carilah ustaz yang mana bacaan Al-Qurannya sedap, imam tadi ke dan sebagainya lah. Yang seterusnya, adab Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur wa tartil, menghayati maknanya dan membaca dengan penuh tajwid. Seorang jumpa sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan, ya Abdullah, saya ini kalau baca Al-Quran baca dengan cepat, sehingga makan masa tempoh 3 hari saya akan mengkhatamkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, seseorang ketika di malam hari, satu malam dia membaca satu surah daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah. Dia membacanya dalam keadaan memahami dan merenung akan maknanya, dan dia membacanya dalam keadaan tartil, perlahan-lahan. Ini lebih saya sukai daripada apa yang engkau ungkapkan. Yang seterusnya, istiqamah. Bulan Ramadan kita baca Al-Quran, jadikan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan titik permulaan kita disibukkan istiqamah baca Al-Quran, meskipun kita tinggalkan bulan Ramadan, atau kita tinggal terlebih awal bulan Ramadan, atau terlebih awal kita tinggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Imam Ibn Rajab menyebutkan syair dalam kitabnya, ada orang telah membeli pakaian yang baru, ada orang telah membeli pakaian yang mahal, ada orang telah membeli pakaian yang mewah, ada orang telah membeli pakaian cantik dan indah, yang dia nak gunakan pakaian itu bila datangnya 1 Syawal. Ternyata bila datangnya 1 Syawal, pakaiannya adalah kain kafan. Disangkakan ketika 1 Syawal adalah detik hari yang menggembirakan dia, kerana datangnya tetamu demi tetamu di pagi hari. Ternyata di pagi hari datang tetamu yang tak dijemput, iaitu malaikat Israel alaihi salam. Disangkakan 1 Syawal hari yang menggembirakan dia, malah 1 Syawal adalah hari yang paling menyedihkannya. Istiqamah. Seperti mana yang saya sebutkan pada muqaddimah kuliah saya pun, kita hati bersyukur pada Allah dan doa supaya Allah istiqamah. Rawahul Bukhari wal Muslim fi sahihaihima, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan kebaikan seseorang yang dilakukan secara berterusan, iaitu istiqamah, konsisten.
Fi riwayat, dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan istiqamah meskipun amalan itu sedikit. Yang seterusnya, qiraatul Quran, orang yang sibuk membaca Al-Quran, amal itu akan mendatangkan, berikan syafaat di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saum wal Quran, amalan puasa dan amalan Al-Quran akan mensyafaati seseorang hamba nanti di akhirat. Puasa akan mengatakan, ya Allah, saya telah mencegah dia di waktu siang hari daripada makan, minum dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Maka oleh dari itu, ya Allah, terimalah permohonan saya untuk saya mensyafaatinya. Al-Quran juga berkata, ya Allah, saya telah mencegah dia daripada kelalaian kesibukan, dan saya telah mencegah dia daripada tidur malam supaya dia menikmati saya. Maka oleh dari itu, ya Allah, terimalah permohonan saya untuk saya mensyafaatinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kedua-dua amal itu diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati ahlinya. Seterusnya, di antara fadilah kelebihan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa daripada kalangan hamba-Ku yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran berbanding berdoa kepadaku, maka akan Ku berikan ganjaran pahala kepadanya seperti hamba yang paling banyak yang bersyukur kepadaku. Fi riwayat lain, barang siapa yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran sehingga tak ada masa untuk berdoa kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia lebih berbanding seorang yang berdoa kepada Allah. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan kalamullah berbanding dengan perkataan selain kalamullah seperti keutamaan Allah berbanding para makhluknya. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita untuk memperbanyakkan amal pada bulan Ramadan, dan khususnya moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan ahlullah, iaitu orang yang ahli dalam Al-Quran. Begitu juga anak, isteri, cucu dan zuriat-zuriat kita. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita dan zuriat-zuriat kita dan kita jugalah daripada para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amalan kita, amalan puasa kita, dan selain daripada amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Hafiz Abu Naim, mengakhiri kuliah, Al-Imam Al-Hafiz Abu Naim meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Sayyidina Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, memperbanyakkanlah olehmu menyebut Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Kerana Allah memiliki waktu yang khusus, Allah mengampunkan para hamba dan memustajabkan doa para hamba. Sekiranya kena pada waktu tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa kamu. So kalau bulan Ramadan, 3 lah waktu sahur, sepanjang dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan iftar. Hadirin hadiran, tuan-tuan puan-puan, sebelum saya mengakhiri kuliah, saya minta maaf sekiranya pembahasan ilmiah saya tadi kurang memuaskan pada hati tuan-tuan puan-puan, menambahkan mengantuk tuan-tuan puan-puan. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak reti nak buat lawak, saya tak reti nak lawak-lawak. Inilah kuliah saya kan. Apa yang ala kadar yang boleh ingat, itu je lah saya boleh jelaskan. Mungkin tuan-tuan tak dengar syarah yang banyak, tapi apa yang ada dalam kitab, itu je lah yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan. Kalau nak kata nak goreng-goreng tu, sorry lah, tak reti. Kita mesti kena amanah dengan ilmu kan. Mana boleh goreng-goreng macam tu.
Hadirin hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada anak muda mungkinlah boleh buat lawak sikit ke apa. Saya tengok anak muda ni beberapa orang je, yang banyak petua je duk ada kan, maka lebih sesuai membahas sedemikian inilah. Walaupun usia saya 28, betul, 28 umur kan Ahmad Zakir. Sama saya dengan sahabat saya ni sama. Tapi kita kena pandai main jemaah tu macam mana lah kan. Tapi hatta kalau anak muda duduk pun saya tetap sampaikan sama juga. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, datang saya ke sini tak adalah jauh mana pun, kerana subuh kan, lebih kurang 21 minit je. Tapi saya ada pengharapan yang sangat besar daripada kalangan jemaah muslimin muslimat. Saya harap sumbangan bantuan berupa doa daripada kalangan jemaah muslimin muslimat untuk saya. Doa untuk saya, doa untuk isteri saya, dan tolong doakan untuk anak saya. Yang seterusnya, apa yang kita muzakarah tadi, moga Allah berikan kekuatan untuk kita amal dan kita sampaikan kepada orang yang tak hadir majlis bersama dengan kita. Yang seterusnya, moga-moga ada rezeki jodoh pertemuan. Nanti kita jumpa lagi di antara seorang hamba akan berada pada naungan di akhirat yang tidak diharap naungan melainkan naungan arasy Allah adalah bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri min Allah taala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في هذه الشهر رمضان. اللهم بارك لنا في هذه الشهر رمضان. اللهم بارك لنا في هذه الشهر رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام
الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل زمان ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.